Saja masuk lagi. Okey, alhamdulillah. Kan lagi best kan masuk 2 kali. Faham lebih faham. Like that. Betul. Lagipun seronok kan orang kata boleh sembang-sembang kelas hari Ahad macam ni. So it's actually interesting. Okay. Macam saya dekat sini sekarang cuaca macam redup sikit kat luar. Saya rasa macam nak hujan. Tapi I feel lah kita ni dah nak masuk dekat dengan musim hujan kan. Okay, cuaca macam tak berapa nak menentu 2-3 hari ni. So I have a feelings that it's going to be the rainy season soon. So itulah, buatlah preparation apa yang patut Kalau tempat-tempat mana selalunya banjir, rumah you all banjir tak? Tak. Ada rumah you sampai banjir tak? Banjir. Rumah saya tak banjir sebab rumah saya ni macam kawasan tinggi sikit. Dia macam kena naik bukit sikit. Tapi jalan nak masuk rumah saya tu selalunya banjir. Saya untuk pengetahuan anda, saya duduk di Bangsa. Nama aja macam duduk kat tempat Kuala Lumpur, Bangsa, macam kemegahan like that kan. Tapi tunggu hujan. Hujan kan tak payah tunggu musim. Dia 3 jam saja hujan. Lepas tu dah banjir dah lah. Saya pergi kerja kadang-kadang saya naik motor tau, saya pergi ke universiti kan. Sebab tak nak elakkan traffic jam yang basah. So saya naik motor. Kadang-kadang saya pernah balik tu kat terkandas dekat dalam hujan dengan motor-motor saya sekali pun mati. So like it was that crazy sometimes. So dia letaklah macam sebab ada tanah runtuh. Boleh nampak daripada rumah saya kan tanah runtuh was actually so messy. So apa dia buat dengan tanah runtuh ialah dia ratakan balik kawasan bukit tu, lepas tu dia letakkan simen, letakkan konkrit. So I felt like macam sayangnya itu nature, so you should fix it. First of all, banyak sangat pembangunan yang ada dekat sini kan. It's like kondo, apartment, bangunan datang satu persatu. Saya rasa macam lebih daripada mencukupi dah orang yang nak duduk dekat dekat kondo ni dengan kondo tu sendiri. Tapi kan kata pembangunan ni dah jadi macam agak-agak menggila sikit dan juga tak mengikut orang kata tamadun lah, tak ikut peradaban kan. So terlampau banyak sangat housing area disebabkan oleh pelaburan. So orang melabur nak beli rumah. Jadi orang kata bila ada permintaan tu orang buatlah rumah. So bila buat rumah, buat kondo besar-besar dan juga sebagainya. Sekarang ni orang tak buat rumah macam satu-satu, dia buat semua kondo sebab lebih untung. Okay, tapi masalahnya adalah persekitaran tu akan tercemar. Dengan cara macam ni lah, tanah runtuh merata itu ini. Last year kan kita dengar banyak case, so don't expect it's going to stop. So this year probably it's going to be even worse. Jadi jaga keselamatan kita dan juga keluarga kita kalau boleh. Alright, so I think I'm actually getting digress a little bit. Jom kita masuk ke dalam kelas kita. So selamat datang kepada semua pelajar. Ini adalah kelas tamadun, kelas tamadun pula. Saya dah tersasul lah ni, kelas tamadun Tanggarang. Okay, ini merupakan kelas study skill. Okay, kemahiran belajar. So anda dah cuti mid semester, alright. Saya rasa anda pun dah buat exam final, bukan exam final, ujian pertengahan semester. So saya rasa saya pun dah release dah markah untuk semua pelajar, okay. So I hope you are happy with your mark. Seperti saya bagi tahu, kelas ini tak ada final exam, so that is actually the best thing sebab 100% adalah coursework, okay. Tapi walau bagaimanapun, untuk mengaktifkan anda pada setiap minggu, saya bagikan adalah tugasan-tugasan kecil untuk anda lakukan pada setiap minggu. Minggu ni pun ada satu tugasan yang dia punya jangka masa dia lebih kurang dalam 2 minggu. Nanti kita akan discuss atau bincangkan lebih lagi berkenaan dengan tugasan anda, okay. Alright, so untuk pengetahuan anda juga, kelas study skill ni saya buat 2 kali seminggu. Maksudnya hari Isnin saya buat satu, macam Syafiqah, lagi seorang Syafiqah, ada 2 Syafiqah kan. One of the Syafiqah actually came here on Monday, tapi ulangan kepada minggu ni, saya ulangan untuk bab yang sama ni saya akan buat pada hari Ahad pagi. Sebab apa? Untuk hari Isnin ni adalah pelajar konvensional yang mana yang ambil kelas penuh masa. Tapi kelas untuk hari hari Ahad ni adalah untuk yang pelajar separuh masa. Maksudnya working adult lah. You all pergi bekerja pada hari Ahad, Isnin sehingga hari Jumaat, okay. Lepas tu kita bebankan anda lagi hari Sabtu Ahad dengan kelas.
Sebab you all nak dapat diploma or degree kan. So like kena kerja lebih keras sedikit lah, just a little bit. So like nothing much, nothing fancy. Tapi kelas tu kita akan buat lah macam orang kata tak panjang sangat, tak pendek sangat, tapi it's just something yang bernas untuk ilmu kita berkongsi bersama. Okay? Alright, sebelum kita mulakan, kita tengok dulu apakah yang telah anda pelajari sebelum ini. Sebab kita dah mid semester break, dah lepas break itu kita ingatkan baliklah apa yang telah anda belajar sebelum ni. So what I'll do is I'm going to share with you, ada beberapa tab di sini. Okay. So, boleh nampak Okey, ini merupakan bab pertama masa kita mula jumpa pada minggu pertama hari itu. Sebenarnya bukan minggu pertama, minggu kedua kita start jumpa tau. Okey, dalam minggu kedua kita ceritakan mengenali diri anda itu sendiri dan juga mengenali di manakah kekatan anda apabila anda masuk belajar. Ada orang yang datang belajar, dia lepas daripada SPM. Ada dah habis-habis semua masuk kelas SPM dekat sekolah kan, lepas tu terus dia pergi sambung ke universiti. So okey lah, tapi dia tak katalah orang ni adalah orang yang sangat bijaksana dibandingkan dengan orang yang lepas daripada SPM tu terus bekerja. Okey, kadang-kadang kehendak hidup ataupun tuntutan daripada kehidupan tu adalah menentukan apakah nasib seseorang. Contohnya macam saya lah, saya habis daripada SPM, saya masuk universiti, lepas tu kan habis pada tu saya terus kena bekerja. Sebab apa? Keluarga ada kesempitan pada masa tu kan, jadi orang kata terpaksa tolong bantu keluarga dan sebagainya. Tapi dah lepas daripada 10 tahun lepas daripada tu barulah saya masuk balik untuk nak buat master. Sebab saya rasa macam tak sempat lah nak buat pada masa tu, ada tuntutan kehidupan tertentu. Jadi orang kata dia tidak menjadi satu bentuk ukuran nak tunjukkan bahawa seseorang itu bijak ataupun tidak, ataupun dia orang tu adalah dapat kejayaan yang cara yang tertentu. Kadang-kadang ini kita panggil lah sebagai qada dan qadar yang diletakkan oleh Allah kepada kita kan. Ada setengah orang dia punya rezeki dia tu lain-lain, ada setengah orang dia punya rezeki dia tu belajar, ada setengah orang rezeki dia tu kepada bekerja. Tapi setiap daripada kita yang ada dekat sini, okey, semua mempunyai kekuatan kita masing-masing. Jadi kita panggil lah orang ataupun saya tunjukkan dalam bab ini bagaimana kita nak mengenali area ataupun bahagian-bahagian daripada kekuatan yang ada pada diri kita. Sebab apa kita nak tahu ini? Sebab kita nak memotivasikan diri kita untuk nak belajar. Alright? Ada setengah orang kata lepas daripada bekerja, nak masuk belajar balik susah sangat. Betul ke? Anybody can tell me? Ada siapa yang boleh bincangkan dekat sini tak? Sebab kat sini semua ramainya orang yang bekerja kan. Susah tak nak bekerja lepas tu nak belajar? Apakah kekangan yang ada pada anda ataupun had limit yang ada? Nolida susah So apa sebenarnya susah? Cuba cerita sikit. Masa, itulah. Saya rasa macam masa kan, it's like mana nak bekerja, mana nak belajar, lepas tu yang mana yang ada dekat sini ambil diploma dalam pra kanak-kanak ataupun early childhood. Sekarang ni kerajaan dia cakap kata nak buka tadika ataupun nak buka prasekolah ni kena ada diploma sekurang-kurangnya kan. Jadi terpaksa kena masuk belajar, dipaksa tapi orang kata jangan anggapkan benda tu nak urus anak lagi, nak urus suami lagi, nak urus rumah tangga, nak urus keluarga, ada siapa yang ada mak ayah yang perlu bantuan dan juga perlukan masa kan. Betul tak So these are actually among of the things yang sepatutnya kita ada lah. Betul-betul, I am totally agree with you Kadang-kadang saya pun, sekarang ni saya rasa macam dah lapang sikit tapi masa saya study dulu, okay, sekarang ni pun saya masih lagi buat diploma early childhood ni saya pun buat juga. Tapi postgraduate lah, maksudnya sarjana lanjutan So nak tahu kekangan yang ada pada diri kita. Sebab apa? Okay, sebabnya ialah sekejap let me just go through with the next one. Okay, kita terus kepada bab kedua. Kita nak lihatkan kepada kebijaksanaan dan kenapa seseorang itu perlu belajar. Alright. Hari tu ada saya sembang dengan siapa dengan seorang staff saya. Sebab dia dulu dia belajar dekat UK. Lepas tu saya katalah, sebab lebih kurang sama umur kan, kita orang duk bincang, duk discuss. Adalah ada sembang macam tu. Lepas tu dia kata masa dia darjah 3, saya darjah 3 dekat Malaysia,
dia darjah 3 dekat UK sebab mak bapak dia masa tu belajar sambil bekerja di UK kan. Jadi dia kata, dia duk sembang lah, dia kata darjah 3 dia dekat UK, darjah 4 dia batang balik ke Malaysia. Maksudnya darjah 1 hingga darjah 3 dia dekat UK, tapi darjah 4 dia datang balik ke Malaysia dan belajar di sini lah. Saya darjah 1, 2, 3, 4 sampai darjah 6, saya dekat Malaysia, kita semua lah kan. Alright, lepas tu dia kata, dekat sana cara belajar dia macam beza sikit dekat sini. Dia tak ada peperiksaan. Dia tak ada macam, dia kata kelas dia is so enjoyable. Every week tu kan macam budak-budak tu semua suka nak datang ke sekolah. Sebab dia kata macam, cara pembelajaran dia adalah berbeza dekat Malaysia. Saya kata berbeza macam mana? Dia kata iyalah, dia kata macam lebih praktikal, lebih melebihkan kepada pelajar, okey. Lecturer dia ataupun cikgu dia tu cakap sikit je tapi pelajar yang cakap banyak, okey. Dia kata dekat Malaysia ni lain. Dia kata kat Malaysia ni cikgu tu yang like bam bagi, pelajar duduk senyap dan juga belajar. Dia kata dia tak ada interaksi, dia tak praktikal. Lepas tu satu lagi dia kata ada exam. Jadi pelajar ni kena belajar untuk exam. Kata kalau tak pandai belajar untuk exam kan, dia kata kena masuk kelas tuition. Nak kasih belajar bagi pandai. So orang kata pandai tu adalah sangat direktif. Maksudnya kan, siapa yang ambil SPM kan dia kena dapat 10A. Kalau dapat 10A tu baru kita kata ni pelajar pandai ni. Okay. Tapi ada pelajar yang, kalau ada pelajar pandai, ada pelajar tak pandai kan. So pelajar tak pandai ni siapa? Yang tak dapat 10A lah ataupun yang dapat 10B. Contohnya macam saya tak dapat 10A tapi declaration ataupun yang menceritakan siapa sebenarnya yang pandai ni macam mana? Sebab itulah dalam chapter 2 ni dia cakapkan, dia kata kepandaian tu sebenarnya bukan diukur oleh orang yang dapat 10A, tapi dia sebenarnya diukur oleh kemahiran kita tu sendiri. Okay? Yang mana dekat sini yang mana ada early childhood education? Siapa dekat sini yang early childhood education? Semua kan? Okay? Saya nak tanya anda, apakah sebenarnya kemahiran yang ada pada diri anda? Okay? Siapa yang ada dekat sini? Iman ke? Or siapa? Maizatul ke? Siapa boleh jawab? Apakah kemahiran yang ada kepada anda bila anda nak buka tadika? Ataupun apakah kemahiran yang ada pada anda bila anda nak buka kelas prasekolah ataupun mengajar di kelas prasekolah? Passion terhadap budak-budak. Passion terhadap budak-budak. Yes, betul. Okay. Kita ni kena ada, orang kata apa, kasihani ataupun mengasihi hani kepada budak-budak kan? Okay. Lain? Siapa lagi boleh jawab? Okay. Anybody else? So kalau kita nak deal dengan budak-budak, kita kena kesabaran tu lah yang tinggi. Sebab, kena sabar. Sebab kita kena faham, diorang buat salah pun itu memang normal sebab diorang dalam fasa yang tak tahu apa-apa lagi and fasa exploration lagi. So itu adalah normal kalau diorang ada buat salah, and kita sebagai orang yang dah dewasa, yang dah matang, kita kena sabarlah and kita kena guide diorang benda-benda tu semua. Okay, terima kasih Nur Syafiqah. Okay, mengingatkan saya, semalam saya masuk kelas daripada Puan Badariah daripada Zul Iman kalau siapa yang kenal dia. It was actually very interesting. So dia bagilah satu contoh, dia kata macam kadang-kadang ke anak-anak ataupun kadang-kadang pelajar-pelajar kita dekat sekolah kan, macam tumpahkan air. Okay, tumpahkan air, tiba-tiba minum daripada gelas. Gelas tak apalah, gelas tu plastik. Kalau gelas tu kaca lagilah kan. Kalau jatuh tempas tu kan bukan dekat air je, dekat kaca-kaca sekali bersepai merata kan. Tapi we are as a teachers ataupun we are as the parent, how do we react against that? Ataupun macam mana kita ni? Okay, ada setengah orang cakap kata, ni siapa bagi tumpah ni? Kan? Ataupun ni, kenapa kasih pecah? Kenapa kasih tumpah? Okay, so even that single word ataupun orang kata reaksi yang sebegitu pun akan meninggalkan kesan kepada kanak-kanak. Okay, sebab dia punya cara pemujukan dia tu adalah lebih kepada negatif. Saya cakap kata, kalau mak saya lah, kalau ada macam jatuh tempas ataupun jatuh air, jatuh apa tu, bagi cawan, bagi tumpah ke apa kan, mak saya tak kata apa-apa tau. Dia just like dia buka mata, dia kasih lagi besar lagi daripada biasa kan. Dia tengok je stare saya macam tu. Sama macam mak saya. Kan.
Kalau orang Penang kan dia Dia cegil. Dia itu macam tu masalah. kan. Tu kita dah tahu dah, kita macam okay, I'm takut and all that. Tapi masalahnya, pelajar dia tak belajar. Disebabkan oleh orang kata apa, just that sort of situation. Jadi orang kata dia ada kena caranya tertentu. Jadi cara tertentu tu dalam skill, kita panggil dia sebagai interpersonal skill. Alright, interpersonal tu cara bagaimana kita menghadapkan kepada reaksi-reaksi tertentu. Contohlah saya tiap-tiap hari saya tak adalah bercakap macam ni, okay? Tapi bila saya berada di dalam kelas, saya perlu cakap dengan satu cara yang diplomasi supaya pelajar selesa dengan saya dan saya selesa dengan pelajar. Tapi kalau macam saya bercakap dengan kawan-kawan saya apa semua, kita bergantunglah kan. Tapi itu orang kata interpretasi ataupun interpersonal skill. So bercakap pasal interpersonal skill, alright, ini merupakan kemahiran yang perlu ada pada seseorang. Tak semestinya. Ada orang yang dia tak berapa pandai dengan interpersonal skill, tapi dia boleh buat benda lain. Okay, ada semua orang, contohnya macam Muhammad Rizwan, dia boleh menari. Maksudnya dia punya kemahirannya tu lebih kepada gerakan kinetik dia panggil. Kinetik tu maksudnya pergerakan badan. Ada setengah orang dia tak boleh. Alright, ada setengah orang dia boleh sport, dia boleh main bola. Berapa orang dekat sini yang boleh main bola sepak? Atau berapa orang dekat sini yang kaki bangku? Saya. Kaki bangku tapi dia bukannya term dia bukannya term kita panggil dia kaki bangku. Tapi kalau dah dia tak boleh, maksudnya dia tak boleh lah. Okay. Tapi kalau dia boleh, contohnya macam dia boleh berenang, dia boleh main bola sepak, and he is being very good about it. Okay. Dia boleh berkebun contohnya. Saya boleh berkebun, tapi berkebun saya tu orang kata macam ala kadar lah, macam suka-suka macam tu. Tapi saya tak boleh nak buat ladang. Saya tak boleh nak buat kebun yang besar-besar yang tanam segala bagai tu kan. Sebab I don't know how to. Ada orang dia pandai macam tanam bunga. Apa saja dia tanam, bunga tu dia mekar macam biasa. Saya boleh, tapi hanya untuk percubaan. Okay, ada setengah orang dia pandai memasak. Masaklah apa-apa. Semua kan orang kata macam naluri saja yang memasak atau orang kata kan. Macam tapak campak je macam tu tiba-tiba sedap. Ada setengah orang dia kena buka YouTube tutorial sebab nak hidup, nak makan kan. So ini adalah kemahiran. Tapi pendidikan dekat Malaysia kadang-kadang kan daripada awal lagi sampai ke umur 17 tahun kau belajar semua sekali. I don't care sama ada kau mahir ke ataupun tak mahir. Jadi orang kata interpretasi kepada kepandaian ataupun kemahiran, kebijaksanaan tu adalah berbeza dengan cara pendidikan di tempat lain. Faham maksud saya tapi walau bagaimanapun itu tidak menjadi satu jarak pengukur kepada nak ukur siapa berapa orang pelajar yang ada dekat sini. Saya rasa 15 orang, 14 orang yang ada dekat sini, yang anda semua ini adalah tidak bijaksana. So, sebab itulah dalam chapter ini dia nak suruh anda untuk mengkaji apakah kebijaksanaan yang anda ada. Bila anda tahu apakah kemahiran itu, then go further. Okay, saya pasti anda memilih untuk masuk ke early childhood education. Jadi kalau anda masuk ke dalam kemahiran pra-kanak-kanak ni, anda mesti tahu bagaimana cara untuk nak tackle ataupun nak menangani masalah-masalah ataupun isu-isu ataupun situasi yang relates ataupun yang berkaitan dengan pelajar-pelajar prasekolah. Okay, orang kata saya ni baik dengan budak-budak ataupun budak-budak suka dengan saya, so I become a very good uncle lah. I don't know, but probably it's true. Sebab abang saya orang tak suka sebab dia suka like macam teasing and all that kan. Tapi kadang-kadang dengan saya, dengan anak-anak saudara saya suka dengan saya sebab saya suka baca buku dengan diorang, saya suka bawa diorang jalan, saya suka buat-buat lawak-lawak and jokes and all that. So they are actually quite closer to me. Kadang-kadang datang tengok TV, nak datang tengok dengan dia punya patam dia, something like that. Suka melayan I know, betul, suka melayan. Jadi sebab itu dah jadi macam naluri ataupun jadi kemahiran yang ada kepada kita. So in terms of study skill, bukan sahaja belajar untuk nak lulus peperiksaan dekat sini sebab kita pun tak ada peperiksaan tau. Tapi sebenarnya adalah untuk nak mengingatkan kita kepada apakah kemahiran yang kita ada. So don't feel down. Katalah kalau kawan kita pandai membuat sesuatu dan kita tak boleh. Kita try dah, cuba dah tapi tak boleh juga. Mungkin kemahiran anda ataupun kebijaksanaan anda itu ada di
bahagian-bahagian yang lain. Jadi dalam chapter 2 ni nak tunjukkan eksplorasi ataupun kita nak explore bagaimanakah atau part manakah yang kita baik ataupun kita bagus. Okay? Alright. So, lain daripada itu, kita juga lihat kepada time management ataupun pengurusan masa. Ini saya rasa semua orang mempunyai masalah kot, termasuk dengan saya sekali. Okay? Time management. Nak bangun susah, atau pagi kadang-kadang nak membaca buku pun orang kata tak pandai nak mengurus masa. Macam tadilah saya kata tadi kan, macam Iman kata masa mempunyai masalah kepada pelajar yang bekerja kemudian datang balik untuk belajar. Iman, betul untuk nak apa orang kata, nak menguruskan masa tu susah. Kadang-kadang memang betul susah, tapi kadang-kadang tu orang kata ada cara kita yang tertentu untuk kita nak uruskan masa. Kadang-kadang kita ada je masa nak tengok Facebook, ada je masa nak bersosial media, ada je masa yang nak tengok TikTok dan juga sebagainya. Dan kadang-kadang saya tak dinafikan, ni bukan orang lain, ni saya betul-betul. Saya duduk di kerusi yang sama, di bilik study yang sama, tapi kan contohnya lah, bilik ni nama bilik study, tapi kan saya duduk dekat TikTok sebab lepas buka satu, lepas tu nak tengok satu lagi, lepas tu nak tengok satu lagi. So after the whole it end up like 15 minutes saya duduk mengadap dekat telefon sahaja sebab membuang masa. So this is actually what we call as a time killer, sebab it kills the time for you. Okay, adakah anda mempunyai masalah yang sama macam saya? Apa nak buat Ini suggestion tak? Dengan TikTok, dengan story, dengan IG story, dengan kadang-kadang lawak-lawak yang ada dekat dalam IG story, Syafiqah, alright? So ada solution tak dengan benda-benda sini? Uninstall je TikTok. Uninstall TikTok boleh, tapi lepas tu kan ada lagi Facebook. Kita uninstall Facebook. Lepas tu ada lagi Instagram, uninstall Instagram. So adakah ia satu penyelesaian yang positif? Okay, maksudnya tak, Instagram tak boleh uninstall. Instagram tak boleh pula. Sebab itu nanti macam mana kita nak tahu orang like kita, betul tak Rizwan? Betul. Popularity. So dia macam ni lah, kadang-kadang kan kita perlu ada, tapi kan itu sebenarnya adalah satu cabaran untuk kita nak kontrol. So cuba kontrolkan diri anda sendiri, jangan cakap kata tak boleh. Alright, just nak cerita pada anda lah kan. Dulu saya perokok, saya merokok masa muda-muda lah, zaman daripada didikan. I can actually smoke like 1 kotak ataupun 1 kotak rokok pada satu hari saja 1 kotak. Kata jangan ceritalah pasal duit, memang habis alright. Tapi ada masa je saya rasa macam kadang-kadang terpanggil saya untuk Islam, macam apalah faedahnya, like I'm actually like having a cigarette by myself at home. Kadang-kadang saya tak boleh dekat universiti, dah dilarang. Kadang-kadang nak isap rokok depan anak-anak pun tak nak lah, diorang tak boleh tengok. Okay, sebab orang kata jadi macam a bad influence kan. So kadang-kadang rasa macam malu pada diri sendiri. Lepas tu cubalah sikit-sikit, lepas tu kan Alhamdulillah it was out. Now lepas habis daripada tu kan, dia akan timbul satu lagi situation. Sebab apa? Sebab saya tak boleh nak bau rokok. Bila bau je saya jadi macam marah tau. Orang kata jadi macam, saya tak boleh nak tengok rokok rata-rata. Ataupun siapa yang merokok duduk dekat dengan saya. Saya boleh bau kalau orang tu macam 10 meter jauh lagi daripada saya boleh tahu dah orang tu dia isap rokok. So lepas tu saya jadi macam, ni siapa isap rokok ni? Kau nak kena You know, like that sort of thing. Tapi kan, what's the good thing is, I am able to manage myself in terms of doing that. So kalau itu boleh, maksudnya dengan dengan Facebook, dengan social media apa semua ni pun boleh. Antara salah satu daripada benda yang saya buat ialah Facebook, Instagram ataupun TikTok. Saya tak ada TikTok by the way. Kalau anda ada, jangan buka dekat komputer, buka hanya dekat handphone. Okay, so just put it in your handphone. Tapi kan saya jangan tak buka pun social media and everything saya dekat komputer. Komputer saya adalah bebas daripada any of this. Saya tukarkan kepada Facebook yang tukarkan kepada password yang susah saya nak masuk. Alright. Dan saya cuma set up dekat satu saja sumber. Kalau saya dekat sumber mana-mana, kadang-kadang kan dekat ni pun sama juga. Okay, saya download something, ambil masa lama sikit. Tak payah lama lah, 5 saat aja.
dah pergi buka Facebook. So then I feels like itu dah macam threaten ataupun satu ugutan pada diri sendiri. So itu antara caranya. Kalau anda ada cara yang lain, please share it with your friends or share it with me, kita semua, so kita boleh. Alright, jangan kata nanti tukar atau buang handphone pula. Yang tu macam melangak lah Okay, so kita sambung balik dan ada satu lagi chapter yang dekat sini kita belajar berkenaan dengan working with others. Okay, working with others ni adalah bekerja ataupun belajar bersama dengan rakan-rakan di dalam kelas, alright, ataupun bersama dengan mereka di tempat kerja, ataupun kita berada di dalam satu pasukan lah, alright. So this is actually what we explain about dalam working with others. Apakah atribut-atribut yang perlu ada? Apakah atribut yang tak perlu ada dekat dalam bekerja dengan semua orang? Okay. Jadi hari tu saya dah buat satu exercise lah ataupun satu tugasan untuk nak buat ni. Now the reason why I do this is because, kenapa? Sebab, alright, saya nak anda untuk peka kepada bekerja dengan sesama pelajar ataupun dengan semua pelajar lah. Okay, so at the end of the day, this is actually what you do. Okay, alright, now seterusnya kita lihatkan pula kepada, kejap. Tajuk seterusnya iaitu research skill and note taking. Maksudnya adalah kemahiran untuk kita mengkaji. Alright, kita semua ni kadang-kadang kan kita masuk belajar sebab kita ni nak mengkaji, kita nak mendalami kepada ilmu ataupun pengetahuan yang mungkin kita masih lagi cetek, okay, dalam pelbagai cara. So contohlah macam kelas saya ni selalu saya suka mendalami ilmu tu ada lebih daripada bentuk perbincangan. Jadi bukan setakat saya suka nak dapatkan nas-nas ataupun pembelajaran ataupun hasil pembelajaran daripada anda semua. Okay, bila kita belajar melalui pendapat, contohnya macam Rizwan ada pendapat dia, okay, Rashidah ada pendapatnya, Syafiqah ada pendapatnya. Jadi kita belajar, okay, sebab kita semua tak sama. Kita hidup dalam surrounding ataupun persekitaran yang berbeza. Jadi dengan cara yang sama, kita juga mengkaji, okay, ataupun belajar. Now, selain daripada itu, selalunya kita akan ambil note. Contohnya saya selalu aja ada macam buku dekat sini, menulis dan juga dengan pen ataupun pensel. Sebab kadang-kadang ada benda yang saya nak baca tu, alright, selalunya nak faham dengan lebih lanjut lagi, saya akan menulis. So bila saya menulis, maksudnya saya akan ambil note lah, ambil notes ataupun ambil nota. Jadi ia akan kekal lebih lama untuk saya mengingati sesuatu topik itu sendiri. Okay, alright. Now, dan seterusnya, dalam tajuk seterusnya, kita melihatkan kepada teknologi dan juga personalized learning. Saya sebenarnya baru belajar je berkenaan dengan personalized learning ni untuk pengetahuan anda. Tapi kan bila saya belajar kan personalized learning ni, barulah saya terasa dan juga terfikir ataupun terpanggil lah kepada keadaan kita yang ada pada masa sekarang. Apa maksud saya? Okay? Maksud saya adalah teknologi. Right? Semua orang dah ada handphone, betul? Ada yang ada iPhone 13 lah, iPhone 14 lah, ada yang ada Samsung yang boleh buka flip-flip, yang boleh lipat-lipat lah semua kan. So semua orang ada alatan yang canggih lah, semua dengan teknologi. Pembelajaran pun dah jadi macam canggih. Sebab apa? Sebab ada Urong dan juga sebagainya. Okay. So ini kita panggil sebagai personalized learning. Sebab apa? Ambil contoh saya pada 20 tahun yang lalu, mungkin anda ada dekat sini yang tak ada lagi pun ataupun yang masih lagi kecil. Masa itulah saya pergi belajar dekat universiti. Pada masa itu, semua bentuk pembelajaran ada daripada buku. So kita orang pergilah ke perpustakaan, beli buku, pinjam buku, baca buku daripada situ. Lepas tu kan kena ambil nota dan baca nota dan pergi kepada peperiksaan. Sekarang tak. Pembelajaran adalah lebih personalized. Sebab apa? Tak semua daripada kita yang suka membaca. Siapa dekat sini yang tak suka membaca? Boleh angkat tangan tak? Okay. Tak suka Okay. So kalau tak suka membaca, ada tak cara lain untuk anda belajar? Ada kan? Okay. Apakah ada apakah cara-cara lain untuk anda belajar untuk mereka yang tidak suka membaca? Macam saya suka buat sticky note tu, yang buat macam nota-nota ringkas tu.
Buat nota-nota okey. Tak, selain daripada itu menggunakan teknologi, apa lagi cara-cara lain yang orang suka membaca, orang suka belajar tetapi kan dia tak suka membaca. Bukan tak suka membaca dia macam kurang sikit. Tengok video. Tengok video macam saya suka membaca, sebab tu I have like books, like I always like bought like books and all that. Sebab orang kata apa, kadang-kadang macam saya bosan kan, I'll just like take one books and then after I will just like start to do readings and all that because I just love to. Tapi ada setengah orang dia tak suka membaca tapi kan dia suka macam dia tengok YouTube. Okay, sekarang ni YouTube was so powerful, orang nak memasak pun dia tengok YouTube, betul tak? Orang nak pasang makeup, nak taruh bulu mata ke whatsoever pun dia pergi ke YouTube. Ada orang nak tahu macam mana nak berkebun, nak menjaga itu dan ini, nak menghasilkan craft tangan ke apa semua pun dia akan tengok YouTube. Jadi orang kata teknologi itu dah telah mempersonalizekan ataupun memperibadikan cara pembelajaran. Betul? Ada setengah orang dia tak suka menonton sebab dia kata nanti menonton tu dia macam kata apa melalut sikit dan sebagainya. Dia suka mendengar, okay? Ada siapa yang suka macam Nur Syafiqah suka mendengar Al-Quran? Saya dengar bila you unmute saja kan ada dengar ayat suci Al-Quran yang berada di belakang. Nur Syafiqah Betul. Dengar tak? Kalau tidak saya dengar ada ayat Al-Quran kat belakang. Ada saya dengar. Okay. Yes. Tapi tak salah. Betul. Sebab apa? Bila kita selalu mendengar, maksudnya kita memudahkan kita untuk menghafal. Alright, bila kita dengar kepada ayat Quran. Plus, it is soothing. Kepada mereka, ada setengah daripada kita mendengar ayat Quran tu merupakan satu bentuk terapi kepada diri sendiri. Ada setengah orang dia mendengar je ayat Quran kan dia rasa macam diri dia tu insaf. Ada dirinya rasa macam seperti terpanggil. Ada dirinya bila dia nak buat je satu benda yang salah tu, dengar je ayat Quran, dia akan macam step back ataupun back up a little bit. Kata, oh no, I'm not supposed to do this. Mengingatkan dia kepada satu. Itu sebenarnya satu cara pembelajaran. Dan pembelajaran tu adalah melalui pendengaran. Maksudnya kita dengar something, alright? Ada setengah orang dia suka kepada podcast. Kalau siapa pernah dengar podcast, okay? So saya tulis kat chat situ. Boleh search lepas ni apa dia maksudkan dengan podcast. Okay, ini merupakan cara kuliah ataupun pembelajaran yang datangnya daripada audio. Kalau siapa dekat apps dia ada Spotify, okay. Macam saya ada Spotify. Kadang-kadang bila saya pergi berlari, saya suka berlari untuk senaman dan sebagainya, saya dengar saja podcast berkenaan dengan perkembangan diri, muhasabah diri dan juga sebagainya. So it was actually quite interesting to learn about it. Berkenaan dengan pendidikan spiritual ataupun pembangunan spiritual diri. Alright, so these are among of the things yang kita boleh buat untuk pembelajaran. Yang pentingnya dalam bab 6 tu menunjukkan bahawa pembelajaran sekarang ni dah jadi dalam bentuk peribadi. Ya? Okay. So, membawa kita kepada minggu ini. Minggu ini kita akan tengokkan kepada pengembangan penulisan. Ada siapa dekat sini yang suka menulis? Tak kisahlah menulis pantun ke, dia suka menulis syair ke, ataupun dia suka menulis report laporan ke dan sebagainya. Tapi it's a writing skill. Alright. Siapa dekat sini yang suka menulis? Rizwan apakah yang anda tulis? Lirik lagu Nak juga kan, saya suka menulis skrip. Menulis skrip untuk apa? Skrip lakonan. Mungkin anda nak teater. I see. Okay, bangsawan Atau juga macam baru ni macam sebelum MCO before MCO saya pernah buat teater Aku Bukan Gila dekat JKN. Oh, I see. This is actually very interesting. Lama dah tak ada teater-teater dekat Malaysia ni Ada, cuma yang mana minat je daripada yang akan tahu. Macam baru ni dekat hari Sabtu baru ni dekat PD ada teater bangsawan. Sempena Hari Malaysia. And then coming soon untuk Festival Teater Malaysia. Semarak Teater Malaysia. Okay. Semua masih ada lagi macam biasa, cuma yang mana tahu je, yang mana tak tahu tu dia kena search out lah kan. Macam kebudayaan negeri kadang dapat post.
Tak adalah, kadang-kadang saya rasa macam orang kata pemasaran ataupun cara mereka iklankan ni macam kurang sikit lah. Saya berminat untuk menonton tapi tak berminat untuk berlakon. Tapi saya berminat. Tapi kebanyakan ni macam universiti pun dah banyak terlibat dengan teater tau, macam universiti UiTM, USM. USM untuk projek untuk bagi pelajar yang ambil di kos lakonan dan pengarahan kan. Ada projek lepas sendiri untuk last sem tau. Lepas kena buat satu teater ataupun macam teater, pemeriksaan teater untuk lepas punya program. Dan program tu dia panggil rintis. Macam UiTM ke, UPSI ke semua tu kan. Dia pun akan join festival teater negeri dah. Macam festival teater Malaysia, festival teater negeri Perpinang, semua ada. Macam tahun 2019 saya bertanding dengan UiTM, UPSI, USM, Aswara. Kami bertanding tu pernah. See. So, tapi pendek kata anda memang suka untuk menulis jadi menulis skrip ataupun kepada mereka yang nak jadi penulis buku sebagai contohnya. So, ini adalah salah satu kemahiran yang selalunya digunakan untuk belajar, iaitu untuk menulis. Dan tambahan, bila anda adalah pelajar jadi nak menulis assignment, jadi kena ada cara untuk menulis lah. Ini sebenarnya apa yang nak diberitahu di dalam topik ini. Jadi pada akhir kelas ini nanti kita nak tengok apa sebabnya, konsep ataupun kenapa orang menulis, klasifikasi ataupun kategori penulisan, alright. Kemudian kita nak tengok kenapa orang menulis dan juga cara-cara untuk menulis di dalam bahasa Inggeris dan juga sebagainya. Ada orang dia rasa macam kekangan dia adalah menulis dalam bahasa Inggeris, tapi tak faham, kita boleh tulis saja dalam bahasa Malaysia sebab you can actually write in any language. Language ni sebenarnya adalah satu bentuk perantaran atau bahasa je. Jadi jangan takutlah bila anda rasa macam saya ni tak mahir dalam bahasa Inggeris. Mahirkan, tapi dalam masa yang sama kita tak akan evaluate ataupun tak akan judge anda berbandingkan dengan apa yang anda ada lah. Okay, alright. Now, saya kata dekat sini konsep dalam menulis. Menulis sebenarnya adalah salah satu cara kita berkomunikasi. Itu saja sebenarnya. Okay, sama seperti bercakap ataupun kita berbual sebegini, berbual tak kisahlah secara formal ke secara santai ke. Sekarang ni kita lebih kepada cara santai lah ya. So ini merupakan salah satu cara pembelajaran. Okay, ataupun salah satu cara untuk kita berkomunikasi. Menulis tu pun sama, tapi menulis tu dia lebih kepada asynchronous, maksudnya dia lebih kepada satu hala sahaja. Bila seseorang itu membaca penulisan, maksudnya dia hanya sampai kepada satu hala. Kita tak boleh nak revert back. Itu sebenarnya adalah satu cara penulisan. Tapi penulisan tu dia ada seni yang tersendiri. Kadang-kadang kita bercakap, tapi kan saya perlu berfikir apakah perkataan yang bersesuaian ataupun yang lebih baik lagi untuk nak cakap, alright, ataupun untuk nak bercakap lah. Sebab itulah orang kata kemahiran untuk berpidato ataupun berucap tu adalah berbeza di antara satu sama lain. Sebab pemikiran seseorang tu dia akan sama ada pantas ataupun kurang pantas lah. Tapi penulisan tu kan dia akan mengambil masa. Maksudnya anda boleh tulis padam dan tulis kembali sehingga dapat satu ayat yang memang betul-betul yang anda nak. Okay, now apakah itu penulisan? What is writing? Ia sebenarnya adalah satu proses merakam idea, pendapat, pengalaman, emosi. Orang tulis syair sebenarnya adalah untuk menulis emosinya kepada orang, ataupun dia menulis satu puisi itu sebenarnya adalah untuk merakamkan emosinya dan juga menyampaikan kepada semua orang, ataupun apa-apa bentuk maklumat yang berdasarkan kepada penulisan. Dan dia merupakan satu proses untuk memberikan satu bentuk simbol grafik yang kemudiannya diterjemahkan dalam bentuk bacaan. Ada orang, siapa di sini boleh lagi menulis dalam bahasa Jawi? Ada tak? Okay. Saya. Boleh Nah, Syafiqah boleh tulis Jawi, Alhamdulillah. Saya boleh tulis Jawi tapi tulis nama saya, tulis perkataan-perkataan yang senang. Lepas tu kan macam perkataan susah tu saya terkial-kial lah sikit. Tapi menulis Rumi pandai. Menulis Inggeris pun insya-Allah boleh. Tapi penulisan tu adalah satu benda yang penting. Jadi menulis itu adalah satu bentuk pemikiran yang diletakkan ataupun dicurahkan di atas kertas
okey, ataupun dalam satu bentuk platform, sama ada sekarang ni orang pakai digital tablet dan sebagainya, dan dia dia mencurahkan perasaan dia. Kadang-kadang orang cakap ni dalam bentuk komplain. Okey, saya tak berpuas hati dengan kelas Cik Muzamil ni. Kenapa? Sebab dia punya kelas dia adalah panjang sangat sampai 3-4 jam dan tidak memberikan saya masa untuk whatever. Tulislah dalam surat. Okey, surat tu pun dia hantar. Okey. Love letter. Saya sebenarnya saya terasa berbeza lah bila saya masuk kelas Cik Muzamil. Saya rasa macam perasaan saya tu macam berdegup jantung. Saya dah macam berdebar dah. Kenapa? Anda tulis surat cinta. No lah, I'm just kidding. Saya just gurau je. So, mencurahkan perasaan ataupun research paper, iaitu kertas kajian. Okay. Biasanya skrip lagu pun menggunakan emosi. Yes, alright. Orang Melayu ni kan, sajalah saya nak cerita, dia suka menggunakan interpretasi yang menceritakan curahan perasaan dia lah. Mungkin melalui pantun. Saya selalu cerita kat dalam kelas saya satu lagi tau. Orang Melayu dia menggunakan pantun dalam pelbagai tujuan. Dia nak bercinta, dia berpantun. Dia nak memetik bunga di taman, dia berpantun. Alright, ni nak merisik ataupun nak meminang. Alright, dia berkahwin pun dia nak pantun, dia nak gaduh pun dia pantun, dia nak berperang pun dia pantun. Dia sebelum nak menghalakan kepada ni pun kan, dia dah macam dia berpantun, you know, like dalam segala bentuk serba-serbi lah. Jadi itu caranya nak mencurahkan emosi melalui penulisan. Okay. Some people, of course, they write it more than others. For example, sebagai jurnalis, okay, menulis berita-berita, okay, yang kita baca melalui social media ataupun melalui surat khabar, ataupun eksekutif dan juga mereka yang menguruslah, pengurus-pengurus selalunya akan menulis laporan. Jadi laporan tu adalah penting, memerlukan kepada kemahiran menulis. Ya, okay. Kenapa kita menulis? Nak memberi maklumat, okay, untuk nak get things done supaya benda yang kita nak buat tu adalah tercapai. Contohnya macam invitation card. Saya buat invitation card, kad jemputan kahwin untuk anda. Jadi saya perlu menulis. Tulis dia macam mana? Walimatul urus, okay, saya ada hajat di sini, kemudian nama dijemput kepada whatsoever, bil, ataupun kita sebenarnya nak pergi ke pasaraya, kejap lagi nak pergi Lotus, apa nak beli? Nak beli gula 2 kilo, nak beli tepung, nak beli beras, nak beli kicap, nak beli sos tomato, nak beli sut punjut ke, something like that. So, banyak benda nak tulis. Jadi, banyak benda nak beli. Jadi, apa kita buat? Kita pun tulislah senarai. Betul tak? Okay, ada siapa pernah buat macam tu? Dia nak pergi ke pasaraya kejap lagi kan, lepas tu dia tulis panjang-panjangnya apa benda nak beli sebab dia takut nanti ada ketinggalan. Nanti kan tiba-tiba beli semua benda dah ada dah, beras terlupa beli. So nak masak nasi macam mana? Kena pergi sekali lagi. So to get things done. Okay, alright. Entertain by creating imaginative world, by poem, by stories, by anecdotes, by jokes. Okay, kadang-kadang orang menulis lawak jenaka ataupun dia tulis stories ataupun penceritaan dan sebagainya. Develop questioning skills. Okay, contohnya macam menulis email, menulis surat rasmi, mencurahkan perasaan melalui creative writing, penulisan yang kreatif yang melibatkan anda menggunakan imajinasi. I love this. Okay, fictional writing. Okay, dan juga untuk maintain relationship, untuk mengeratkan silaturahim melalui SMS, ada WhatsApp group. So orang kata menulis menggunakan pen dengan paper, tapi sebenarnya ada orang menulis menggunakan handphone. Contoh dalam gambar ni lah, okay. Hari ni saya nak bagi tahu saya nak ada kelas. So pukul 8 tu saya dah siap tulislah message kasih kat pelajar saya sebagai peringatan. Jadi anda menjawab. Jadi itu sebenarnya ada satu cara untuk kita menulis. Itu pun ada caranya tentu. Kadang-kadang nak menulis dekat dalam handphone kita tulis panjang-panjang sebab susah kan, dia punya keyboard dia tu kecil ya. So tangan kita, jari saya dah lah macam besar macam gegasi ni. Lepas tu nak menulis tu susah. Jadi apa kita buat? Digunakan emoji. Emoji itu adalah simbol yang nak menunjukkan perasaan kita. Kita nak gelak ke, kita nak senyum ke, kita nak gunakan perkataan had ke, or something like this, you know, like so. Itu caranya. Dan selain dari itu adalah pemojokan. Pemojokan ataupun to persuade. Maksudnya untuk mengiklankan sesuatu. Jadi orang kata ada orang yang bekerja sebagai penulis sebab dia nak menuliskan pemojokan. Ya. Okay.
Now, creative writing, okay? Creative writing ataupun penulisan kreatif adalah cara penulisan untuk mencurahkan emosi persekitaran kita kepada nature dan juga sebagainya. It is defined as two categories. Ada dua. Satu adalah fictional. Fictional ni maksudnya dalam bahasa Malaysia apa kita panggil sebagai fictional? Anybody can tell me fictional? Rekaan, betul. Okey, ataupun dalam bahasa saya lah dongengan ataupun dongeng, cerita dongeng. Betul jadi so ia adalah satu bentuk penulisan ataupun literature, okey, yang membentukkan frasa-frasa seperti cerita-cerita pendek, novel, puisi, skrip drama macam yang Rizwan buat tu, okey. Drama TV ataupun drama filem dan sebagainya yang menggunakan imaginary ataupun dipanggilkan sebagai bayangan ataupun inilah cerita-cerita yang bukan karut tapi cerita dongeng. Maksudnya dia tak ada kena-mengena dengan orang yang betul, dia tak ada kena-mengena dengan sejarah yang betul dan juga sebagainya. Contohnya cerita Mak Kilau lah. Cerita Mak Kilau tu kita panggil dia sebagai fiction ataupun fiction. Fiction. Dia mungkin berdasarkan kepada fakta, tetapi sekiranya fakta tu telah pun diubah suai, dia akan menjadi kepada fiction. Okay. Sebagai contohlah cerita Titanic. Siapa pernah tengok cerita Titanic? Pernah tak? Okay. Pernah. Mungkin bukan masa anda lah kot tapi ramai orang suka tengok cerita Titanic sebab dia adalah kisah cinta di antara dua orang yang tak kesampaian. Seorang mati, kena masuk dalam laut, beku, lagi seorang lagi sampai ke Amerika dan juga sebagainya kan. Tapi cerita Titanic tu adalah cerita fiction, maksudnya dia berdasarkan kepada cerita sebenar. Tetapi kisah cinta di antara Jack dan Rose tu sebenarnya adalah satu bayangan saja ataupun satu cerita yang dibuat-buat. Okay, sebenarnya bukannya betul pun. Alright, tak ada sebenarnya watak-watak sebegitu, tapi cerita tu sebenarnya adalah dibuat di atas satu fakta-fakta yang tertentu. So itu adalah fiction. Manakala fiction pula adalah cerita yang berdasarkan kepada fakta, iaitu bentuk kesastrawan ataupun genre kepada sinematik yang mana dia menggunakan real event ataupun kejadian-kejadian yang sebenar that are used as a basic of the fictional narrative. Okay, ataupun dramatization. So for example, yang berkenaan dengan sejarah, yang berkenaan dengan autobiografi. So contohlah macam autobiografi kepada Dr. Mahathir sebagai contohnya. Okay, jadi cerita berkenaan dengan dirinya, bagaimana yang dilalui olehnya, melibatkan kepada sejarah ataupun biografi seseorang lah. So dan sebagainya. Mana dia? Now, transactional writing ataupun penulisan transaksional atau transaction berceritakan berkenaan dengan apakah yang berlaku pada suatu masa melibatkan kepada ekonomi dan juga perniagaan, kepada ramalan cuaca, benda yang betul yang akan berlaku. Dia tak ada melibat kepada keseseorangan. Contohnya saya nak cerita pasal Syafiqah ke, pasal Saranya ke, pasal Saniza ke. I don't talk about you guys, but I'm going to talk about the weather. Cuaca pada hari ini adalah kelihatan mendung dan mungkin mempunyai suhu di antara 20 hingga 25 darjah Celsius. Itu adalah satu statement yang saya tulis berdasarkan kepada transaction. Okay. Keadaan ekonomi pada hari ini adalah begitu menarik sekali kerana terdapat pelbagai graf yang menunjukkan penaikan ataupun penurunan dan juga sebagainya. Itu adalah satu bentuk transaction. Okay. Perniagaan Malaysia pada masa sekarang ini adalah menunjukkan prestasi yang meningkat disebabkan oleh MCO ataupun kawalan pergerakan yang telah pun dimasukkan dan juga mereka telah pun boleh pergi bekerja seperti biasa. Ini adalah satu bentuk ayat yang sangat general yang kita panggilkan dia sebagai transaction, di mana kita boleh just bercakap pasal benda tu, tidak melibatkan kepada any person ataupun anybody that is there. Okay, selalu ditulis pada masa bila? Proposal ataupun cadangan, kepada minit mesyuarat, kepada resume, dah hujan lah. Okay,
kepada resume, kepada surat-surat perniagaan, memo, pengiklanan, okey. Peraturan, okey, sebagai contoh, dilarang untuk merokok, dilarang merokok di sini denda RM500, okey, atau penjara. So dia tak melibatkan kepada siapa-siapa, tapi it's just a transaction, okey, penyampaian, alright. Selain daripada itu, popular writing. Popular writing adalah the way to recognize that is a popular writing is through newspaper writing and also magazine. Okay, boleh tak bagi saya satu contoh popular writing? Okay, anda masuk dalam social media, lepas tu ada cari cerita apa yang berkenaan dengan Datuk Vida ataupun berkenaan dengan Datuk Alif Sata, Salif nama dia? Alif Aziz. Datuk Alif lah. Ataupun awak cari cerita berkenaan dengan Sajat. Okay, ini merupakan the popular kind of writing. Sebab apa? Dia menulis berita berkenaan dengan seseorang yang popular atau berkenaan dengan seseorang yang claim to be popular, alright, dengan buat cerita-cerita yang menarik supaya orang boleh klik dan juga membaca. Padahal tak ada kena-mengena pun. Alright, you talk about Datuk Alif boleh menyanyi ataupun dia berkenaan dengan menyanyi and everything kan. Nampak aja benda tu kan, anda akan klik untuk baca. Anda klik tak? Saya nak tanya. Takkan. You tak akan klik Takkan. Tapi kenapa saya tengok awak like dekat dalam tu news dia? Dah tipu, saya tak pernah like pun. Tapi macam mana dengan yang lain? Do you actually read ataupun something you nampak macam menarik? Okay, macam saya akan klik kalau benda tu about our country, about Malaysia, about politik tu saya akan baca lah. Pasal politik akan baca kan. Kadang-kadang pasal macam Datin Sri Rosmah, tak boleh panggil Datin Sri lah sekarang sebab title dah terkeluar kan. So berkenaan dengan Rosmah, berkenaan dengan Najib, berkenaan dengan Jolo ke kan. So there is a popular news ataupun popular about magazine, cerita pasal artis kan. Tak ada kena-mengena apa sebenarnya, tapi kan you click and you read. Bila you do that, maksudnya ada je orang yang akan menulis disebabkan oleh itu. Sebab apa dia tulis? Sebab dia nak jual iklan. Pada pandangan anda lah, okay, contohlah macam siapa dekat sini yang ada produk nak jual ataupun dia ada perkhidmatan yang dia nak sediakan kepada orang. Salah satu cara untuk nak mengiklankan dia adalah melalui popular writing. So, you ada iklan, nak letakkan online. Jadi kan anda akan letakkanlah dekat dalam popular writing ni. Jadi bila orang klik, dia baca iklan atau dia baca artikel yang macam mengarut-mengarut ni sikit, tapi kan nanti in between that anda akan nampak iklan. Pernah nampak tak? Ada kan? Ada. So kadang-kadang dengan cara yang tertentu anda akan klik juga pada iklan tu bila dia ada kena-berkenaan dengan anda. Sebagai contoh lah ada iklan tu dia cakap kata, adakah anda mempunyai masalah keguguran rambut? Adakah anda mempunyai masalah berkenaan dengan kegemukan? Adakah anda mempunyai masalah berkenaan dengan jerawat ataupun nak mencantikkan kulit? Okay, ingin membuat menjanakan keuangan RM500 untuk seminggu tanpa berbuat apa-apa. Anda klik tak kalau nampak benda-benda macam ni? Maybe yes, maybe no. Tapi kadang-kadang walaupun anda berada seorang-seorang tanpa kawan-kawan dekat sini, kemungkinan besar anda akan klik. Sebab apa? Benda-benda macam ni akan menarikkan perhatian anda. So ini adalah satu cara pemasaran yang berdasarkan kepada penulisan popular. Interesting? Sangat menarik So kalau anda tak tahu, tahulah sekarang. Sebab begitulah caranya bagaimana orang nak menulis. Sebenarnya bukannya berkesan pun, bukannya benda tu betul pun, tapi dia sebenarnya adalah cara untuk menarik perhatian kepada orang yang tidak tertarik perhatiannya daripada mula. Tapi dia akan menarik lepas daripada tu. You know so lebih kurang macam tu lah. So sekarang kita beralih kepada sebab apa kita tengok ni. This is actually what we call as a concept of academic writing. Penulisan ilmiah ataupun penulisan akademik. Bila kita menulis dengan akademik tu, dia caranya adalah berbeza sedikit. Dia tak popular, dia tak transaction dan dia juga tidak personal dan dia juga tidak kreatif ataupun dia tidak berimajinasi. Contohnya macam anda buat cerita-cerita something like that lah. Tapi dia adalah akademik. Sebab apa? Sebab akademik dalam gambar ni dia kata you have to stop and think first.
Okay, sebelum anda mula menulis. Now, penulisan akademik adalah salah satu cara pengkajian ataupun siasatan ataupun pemerhatian about any issue based on relevant method and technique. Sebagai contoh, katalah esok hari bekerja kan, kepada siapa yang bekerja tadika di sini, saya nak bagi satu task kepada anda. Sajalah yang saya contohlah esok saya nak anda untuk buat perhatian kepada pelajar-pelajar anda selepas daripada ujung minggu yang panjang. Jumaat, Sabtu, Ahad, cuti minggu, hari minggu panjang kan. Lepas hari minggu yang panjang, pada hari Isnin, hari yang pertama, dia masuk ke sekolah tu, bagaimana reaksi mereka? Adakah dia orang lebih excited? Ataupun ada dia orang lebih malas? Dia orang lebih banyak nangis? Iman? Okay, sebab 3 hari duduk dengan family, dengan parents, dengan mak bapak dia kan, tiba-tiba hari keempat tu dah terpisah, kena masuk kelas balik. Balik-balik nampak Cikgu Iman balik dekat sekolah kan. Lepas tu apa reaksi pertama saya buat? Saya akan nangis. Okay, jadi itu sebenarnya adalah satu benda yang boleh anda tulis. Saya gurau je Iman Alright. Itu adalah satu benda yang boleh anda tulis. Sebab apa? Itu berdasarkan kepada pemerhatian. Jadi itu sebenarnya adalah academic writing. Faham maksud saya Alright. So, penulisan akademik secara nyatanya berbeza dengan gaya penulisan yang terdapat di dalam surat khabar ataupun novel. Surat khabar tu lebih kepada popular. Novel itu adalah lebih kepada kreativiti ataupun penulisan kreatif. Secara umumnya penulisan akademik mempunyai ketepatan dan juga mempunyai objektif yang tertentu. Apa objektifnya? Saya nak suruh kepada anda semua ni untuk membuat pemerhatian, sebab pemerhatian anda tak sama. Monday Blues betul Nolida. Pemerhatian anda mungkin tak sama dengan orang lain. Mungkin Rizwan dia masuk dia punya sekolah dia dulu, nanti kan dengan kanak-kanak nanti kan dia tengok budak-budak dia lain sikit. Maybe excited nampak Rizwan kan, datang macam ceria je pagi ni, so dia orang suka. Ada mungkin masuk kelas Nolida kan, masing-masing semua macam diam aja kan, sebab macam tak bangun tidur lagi, tak snap lagi mungkin masuk kelas Sophie, dia orang masuk nangis, dia kata I don't want to be in this class. So seseorang mempunyai pemerhatian yang berbeza tetapi mempunyai objektif yang sama. Objektifnya apa? Untuk memerhatikan gerak-geri pelajar anda pada Isnin pagi selepas cuti panjang. Itu adalah ni. Tapi ketepatannya adalah apa yang anda lihat, kemudian anda akan report, anda akan laporkan. Okay, jangan pula nanti report tiba-tiba kan budak-budak you semua menangis semua macam tak esak-esak kat dalam kelas, tapi kan bila orang tanya, oh pelajar saya adalah begitu ceria sekali di dalam kelas saya pada hari Isnin pagi, dan juga datang dengan begitu bersemangat sekali. Padahal kan itu penulisan. Bila kita tengok kat belakang kan semua orang dah macam meronta-ronta dah. You know, like I don't want to be in school, I want to go back home, I want to continue on my holiday. So itu antara satu cara. Okay, nah merujuk kepada Bailey, seorang penulis yang mengatakan bahawa penulisan akademik adalah penulisan esei yang pendek ataupun esei yang panjang, kemungkinan adalah disertasi ataupun tesis ataupun mempunyai artikel ataupun jurnal. Mungkin di dalam peringkat diploma tidak tulis tesis ataupun tidak tulis disertasi lah, tapi sekiranya anda pergi ke peringkat sarjana muda ataupun ke peringkat sarjana lanjutan, anda mungkin akan menulis disertasi ataupun tesis. Tapi pada level anda sekarang ni, anda mungkin akan menulis esei pendek ataupun esei yang panjang. Pernah tulis esei so perlu menulis esei. So apakah yang kita cakap pasal esei ni? Esei yang pendek tu adalah esei yang pendek lah, mungkin digunakan untuk soalan peperiksaan. Jadi katalah kelas ni anda tak ada exam, tapi katalah buatnya kelas yang lain yang anda ada examination, okay? Ini yang perlu anda tulis. Mungkin ada pengenalan, ada konten dia sedikit, kemudian kesimpulan. Okay. Kalau yang panjang sikit kita panggil sebagai long essay, mungkin anda ada pengenalan, kemudian ada literature review. Maksudnya kan untuk anda tahu, contohlah task saya bagi tadi kan, pergerakan ataupun reaksi pelajar anda pada Isnin pagi selepas cuti panjang. Okay. Mungkin nak memulakan penulisan anda perlu mengkaji selebih lanjut. Contohnya,
apakah yang cuba saya maksudkan, reaksi itu dan sebagainya. So anda membaca. Jadi anda membaca, anda tengok kepada artikel-artikel yang mana anda ada, kemudian kita tuliskan dia dalam bentuk literature review. Menurut kata buku yang ditulis oleh bla 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 bla, okey, kajian menunjukkan bahawa pelajar pada pagi hari, pada hari Isnin menunjukkan reaksi yang bercampur ataupun berbeza, tetapi kemungkinan besar mempunyai faktor silaturahim di antara keluarga menyebabkan pelajar menjadi begitu sedih ataupun keluh kesah kerana masuk ke kelas pada hari Isnin. Contohnya lah, kemudian anda pergi kepada case study. Case study anda adalah mungkin pemerhatian. Perhati je, jangan cakap diorang, tapi perhati je, tengok diorang ni macam mana sebenarnya. Mungkin tanya soalan 1 ataupun 2, alright? Then you can get it. Ada setengah orang dia buat survey. Contohlah macam dalam kelas ni. Saya nak tanya anda, okay? Bagaimana pendapat anda belajar berkenaan dengan study skill? So saya tak tahu. Saya nak tanya kepada anda. Kalau tanya saya, of course lah saya cakap kata, oh kelas saya sangat best. Alright? Tapi mungkin pendapat yang akan saya dapat tu adalah bercampur. Mungkin pendapat tu akan jadi lebih orang kata membina lagi ataupun kritikan yang membina. Kata alah, kelas tu bukannya interaktif pun, bukannya ada tanya soalan ke whatsoever. I never know. Tapi mungkin saya akan bertanya melalui case study. Metod saya adalah kaji selidik. Jadi saya akan hantarkan kepada anda satu kaji selidik, bertanya apakah pendapat anda, saya kumpulkan kembali, kemudian saya akan proseskanlah benda tu. Dia akan jadi kepada metodologi dan juga discussion, perbincangan. Okay. Kemudian saya letakkan kepada conclusion ataupun kesimpulan dan juga kepada rujukan selepas daripada itu. Ini kepada long essay. Long essay dia ada dia punya strukturnya tertentulah. Dan selain daripada itu adalah disertasi. Disertasi dia akan jadi lebih panjang. Tapi untuk diploma anda tak akan buatlah disertasi yang sebegini. Okey. Kadang-kadang ia lebih bagus kiranya anda untuk menulis sesuatu esei itu melalui penulisan, pra-penulisan. Pra-penulisan tu adalah peringkat untuk meneliti dan juga melihat topik anda. Pra-penulisan selalunya selari dengan membangunkan ataupun memahami proses menulis. Orang nak menulis ni kadang-kadang dia ada pensel, ada eraser, ada pemadam. Tahu pemadam kan? Pemadam tu sebab apa? Sebab anda tulis. Lalu tulis tu macam tak kena. Padam, tulis balik. Padam, tulis balik. Sampai koyak kertas kadang-kadang kan. Tapi untuk mengelakkan anda untuk jadi undecisive ataupun tidak menentu, mungkin pra-penulisan itu adalah diperlukan. Jadi buatlah macam outline. Okay? Ataupun buatlah macam satu bentuk kerangkalah apa yang nak anda tulis, kemudian anda panjangkan, kemudian contohkan dia apa sebenarnya yang perlu ada dan sebagainya. Saya ada, let me just show you. Okay? This is what I usually will write. Alright? Kadang-kadang saya tulis kat dalam kertas. There was one more, hang on. I was actually that do a pre-writing because I have to write something. Sorry lah, meja saya ni macam semak sebagai kan. No, I think this was it. Okay. Mana saya punya storyboard? Okay, anyway, so you know something like this. Maksudnya ia adalah satu bentuk kerangka penulisan yang saya tulis dulu. Apa yang saya nak, okay, creating this and blog and skill, podcast, social network, what else do I say? Change for classes of conventional way, what is actually the problem. Kemudian saya buatlah macam bentuk struktur dan juga sebagainya. Alright, so ini the way of how I love to write lah. Saya suka buat dulu pre-writing sebelum saya menulis betul-betul. Okay, untuk memudahkan saya menjadi panduan untuk saya untuk menulis. Okay, now terdapat pelbagai teknik untuk menulis. Ada orang dia suka menulis secara dengan bebas. Tulis je apa ikut dan. Ada orang dia suka menggunakan persoalan. Dia tanya dulu kenapa, mengapa, di mana, bagaimana dan juga sebagainya. Jadi dia panggil sebagai why, who, when, where and how. Ada setengah orang dia suka buat mapping tau. Mapping ni sebenarnya adalah macam pemetaan. Dia buat guna grafik. So dia petalah, dia buat awan dekat tengah, lepas tu kan dia macam cabangkan dia dengan anak panah dan sebagainya. Dia keluar jadi daripada topik yang besar dia akan perincikan dan sebagainya. Ada setengah orang dia suka make a list ataupun buat senarai kerangka apa yang nak ditulis. Dan ada setengah orang dia suka gunakan free writing, question, make list and mapping. Semua dalam satu dia panggilkan sebagai rough outline. Contohnya saya suka kepada rough outline. Nah, saya nak tanya anda, dalam penulisan anda, apakah yang anda lebih selesa? Free writing, question, mapping, make a list ataupun rough outline?
Yang mana satu yang anda rasa macam anda lebih selesa bila anda menulis? Mesti semua orang ada pre-writing kan? So cuba cerita. Syafiqah suka buat rough outline maksudnya anda lebih kepada bebas menulislah cara macam mana pun. Ada siapa yang suka free writing tak? Apa saja terlintas dalam kepala anda, itu je yang anda tulis. Nur Syafiqah? Free writing, sir. Free writing. So anda rasa macam apa saja benda yang terlintas di kepala anda, itu je anda tulis. Tak ada macam peri-peri apa semua Sebab itulah tak berminat sangat dengan writing ni. Lebih mudah. Boleh tau. Dengan writing. Lepas ni saya nak baca. Lepas ni saya nak baca penulisan datang dari Nur Syafiqah. Saya nak tengok bagaimanakah bernasnya data dan juga fakta-fakta yang ditulis berkenaan dengan free writing. What about the others? Ainul ke? Nur Akilah? Macam saya semua benda saya pernah try, sir. Ya, tapi yang mana paling memudahkan anda untuk menulis? Bagi saya, bagi yang mudah untuk menulis, rough outline ataupun making a list lah. Making a list buat macam kerangka apa nak tulis dan Yes, sebagainya. betul. Alright, that is actually the best for us to write lah. Okay, now penulisan. Dalam peringkat penulisan, pelajar perlu menulis draft dahulu. Yang pertama, yang mengandungi pengenalan, ada isi kandungan dan juga penutup. Okey, di dalam perenggan yang berasingan. Jadi kadang-kadang nak tulis perenggan by perenggan tu, saya bukan mengajar bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris di sini tapi cara penulisan tu yang penting. Perlu letakkan dalam bentuk perenggan-perenggan yang tertentu. Dan draft pertama juga mengandungi masalah tata bahasa. Kadang-kadang ada tanda bacaan ataupun mungkin mempunyai kesalahan ejaan. Tak kisah, alright, janji anda boleh baca tulisan yang nampak macam lebih decent untuk dibaca lah. Alright, bagaimanapun masalah ini nanti boleh diatasi apabila anda menulis kembali dalam bentuk ataupun peringkat pembaikan ataupun pembaik pulih ataupun pengeditan. Jangan pula tulis draft lepas tu terus hantar je draft. Maksudnya tulis draft supaya anda boleh membantu anda menulis dengan ayat yang lebih baik dan juga ayat yang mempunyai tiada masalah tata bahasa ataupun tiada masalah tanda baca ataupun ejaan. Okay, now menulis pengenalan. Selalunya pengenalan tu dia tak boleh panjang Pengenalan hanyalah lebih kurang 10% sahaja daripada apa yang perlu anda tulis. Contohlah saya selalu bagi tugasan kepada pelajar, tulis dalam 300 patah perkataan. Jadi pengenalan untuk apa yang anda perlu tulis hanya perlu ditulis lebih kurang dalam 30 patah perkataan, itu je. Sebab dia selalunya mewakili kepada 10% daripada ada apakah yang perlu anda tulis. Okay, nah komponen penulisan terdiri daripada konsep, anda cerita pasal latar belakang, okay. Mungkin anda bercakap mengenai kata, okay, kajian yang akan ditulis pada masa ini adalah merupakan bagaimanakah reaksi pelajar terhadap dalam kelas, okay, pada hari Isnin pagi selepas daripada daripada hari Minggu yang panjang. Okay, itu sahaja. Itu pun dah panjang lah. Alright. Nah, perenggan adalah blok binaan. Apakah perenggan? Perenggan adalah blok binaan asas dalam penulisan akademik. Dan perenggan yang teratur membantu pembaca untuk memahami apakah topik yang cuba nak disampaikan oleh seorang penulis itu dengan lebih mudah, dengan membahagikan hujah-hujah kepada beberapa bahagian yang mudah. Contohlah macam saya tulis di sini. Saya tulis bahasa Inggeris dalam biasa, tapi bahasa Malaysia ni saya letak di dalam kotak yang berwarna kelabu sebegini. Supaya apa? Memudahkan anda untuk membaca. Sebenarnya benda yang sama. Satu ditulis dalam bahasa Inggeris ni, satu lagi ditulis dalam bahasa Malaysia. Kiri is in English, yang kanan adalah yang bahasa Malaysia. Sebab apa? Ada setengah orang dia suka membaca dalam bahasa Inggeris, ada setengah orang dia suka membaca dalam bahasa Malaysia. Jadi saya tulis. Saya tulis pula dalam dua perenggan. Kalau saya tulis macam panjang je macam tu, mungkin anda tak berminat untuk nak membaca lah. That was actually a thing. So, cara gaya penulisan tu pun adalah sangat penting. Okay. Dan kadang-kadang selalunya memberi contoh adalah salah satu cara yang begitu menarik sekali. Penulisan berita sebagai contohnya mempunyai beberapa peringkat. Masalah misalnya berita berkenaan dengan musibah, kematian, jenayah dan sebagainya. Dan penulisan berita musibah ini terdiri daripada berita kemalangan,
kebakaran dan juga bencana alam. Dan berita yang meninggalkan kesan emosi kepada pelajar biasanya segera mendapat pemerhatian pembaca, betul tak? Saya beri contoh lah, cerita pasal dengan Najib masuk jail. Okay, cepat tak dapat attention anda? Cepat kan? Sebab apa? Sebab you nak tahu apa yang jadi lepas daripada tu dia masuk jail, dengan kata dia dapat ulcer kat dalam perut, dengan kata dia masuk hospital, dengan kata dia ada macam kawasan atau blok dia tersendiri. Jadi betul ke? So betul ke dia masuk jail? So semua orang nak tahu kan? So people would actually read about it. So kalau anda baca artikel yang begitu, anda cuba baca perenggan, lepas tu dekat ujung last sekali kan dia akan ada, ataupun 2 perenggan yang last sekali dia akan ada. Perenggan dia akan bercakap, dia lebih kurang macam ni. Najib telah didapati bersalah kerana didakwa menggunakan wang IDB 1 MDB untuk kegunaan sendiri yang melibatkan kepada 12 tahun penjara dan juga beberapa tahun denda ataupun kedua-duanya sekali. Jadi dia ingatkan kembali kepada orang apakah sebenarnya yang dia akan ceritakan. Dia cerita-ceritalah panjang apa yang berlaku pada hari ini, tapi kan dia mengingatkan kenapakah berita ini ditulis. Alright, itu sebenarnya adalah argument dan juga contoh. Ada so this is actually the way of how you write. So tengoklah dalam berita bagaimanapun penulisan ataupun gaya penulisannya, it always come back to this kind of way of writing. Itu baru satu. Jadi kalau anda berminat menulis, jadi mungkin anda masuk kelas penulisan, sebab kelas penulisan akan mengajar anda bagaimana cara untuk menulis. Now, menulis untuk kesimpulan. Kesimpulan pun sama. Macam tadi saya ceritalah, kesimpulan bercenderung kepada menjadikan lebih pendek atau mungkin ringkasan kepada apa yang telah diceritakan. Mungkin yang kata, menurut kepada laporan di atas, okay, saya bersetuju bahawa ataupun menurut laporan di atas, okay, rata-rata menunjukkan bahawa pelajar adalah begitu malas, ataupun mungkin tak guna kata malas lah, okay, mungkin adalah bereaksi dengan lebih perlahan berbandingkan kepada hari-hari lain apabila hari Isnin dimulakan dengan cuti hujung minggu yang lebih panjang. Sekian, itu je. Okay, tetapi kertas tugasan pelajar amnya hendaklah mempunyai bahagian akhir yang meringkaskan hujah-hujah seperti yang saya beritahu tadilah, dan juga menjelaskan kepada pembaca berkenaan dengan persoalan yang telah dibincangkan sebelum ini. Okay, alright, that's it. Now, purification, iaitu adalah salah satu stage ataupun paras di mana selepas anda tulislah panjang-panjang semua dan sebagainya, sebelum memberikan kepada orang lain membaca, anda perlulah membaca sendiri. Baca kembali apa yang anda tulis sebelum anda menghantar. Alright, supaya anda boleh mengawal kualiti dalam bentuk kejelasan apa yang perlu anda tulis. Kebenaran apa yang perlu anda tulis. Okay, daripada segi apa? Struktur ayat, daripada penggunaan kata-kata perbuatan dan juga sebagainya, daripada tata bahasa, ejaan, punctuation dan juga banyak lagi. Okay, dan pada paras inilah ia memberitahu ataupun dia akan memastikan bahawa pembaca tidak akan terganggu daripada apa-apa pembetulan. Kadang-kadang saya bacakan pelajar saya tulis ejaan salah merata-rata. Alright, kemudian saya potong markah disebabkan oleh kesalahan ejaan. Lepas tu pelajar saya marah. Dia kata, saya sebenarnya bukan nak hantar ejaan, saya nak hantar bahan. Saya punya bahan saya bagus. So kenapa saya nak dipotong markah? Potong markah banyak sampai apa orang kata, separuh tu saya potong markah disebabkan oleh ejaan. Tapi saya tak puas hati sebab saya punya konten saya bagus. Tak boleh juga macam tu. Sebab apa? Sebab kalau salah eja banyak sangat, dia ada dua benda tau. Satu, dia menjejaskan ataupun mengganggu kepada cara pembacaan. Yang kedua, dia mencirikan anda itu sendiri. Apa ciri yang ataupun ciri-ciri peribadi kepada mereka yang tulisan dia banyak ejaan salah? Cuba beritahu saya. You menulis tapi ejaan tu merata-rata salah. Okay, apakah ciri peribadi yang ada pada seseorang yang punya ni macam tu? Anybody can tell me? Dia bukan jenis orang yang teliti dengan hasil kerja dia lah. Kiranya dia macam janji aku siap.
Yes, dia orang yang perlu yang teliti. Saya kadang-kadang saya boleh tengok pelajar ni macam mana. Tak, dia tuliskan main tulis je. Ni bukan free writing. Free writing tak apa. Sebab if you know what to write, then it's okay lah, write lah. Tapi baca kembali. Maksudnya betulkan kembali ejaan sana dan sini. Kadang-kadang saya buat benda yang sama tau. Saya tengok kata, ya Allah, apa benda lah aku tulis ni. Ya Allah, rubbish ni aku tulis ni. How can I write something like this? Saya betulkan dulu sebelum lecturer saya membaca. Sebab kalau lecturer saya membaca, nanti kan dia tengok saya kata, betul kau ni kau tuliskan dengar cakap English macam speaking London, tapi kan kenapa tulisan you macam berterabur sana sini. So there was actually not really a good reputation to or an impression to give about someone. It's not really a good impression to give about someone. So orang kata make sure ada purification. Dan selain daripada itu, ni kita panggil sebagai proofreading. Maksudnya kadang-kadang kita baca, kita bagikan kepada orang lain untuk membaca. So pembacaan proof ataupun proofreading ialah untuk menyemak semula kerja anda dan juga melihat kepada kesalahan kecil yang mungkin menyusahkan pembaca untuk memahami. Mungkin struktur ayat tu yang salah, boleh diperbetulkan struktur ayat tu supaya struktur ayat tu senang membaca. Kadang-kadang macam ni tau, pelajar tu orang kata tulis dalam 2000 patah perkataan. Dia punya dongengan dia tu kan, dia pada suatu hari, pada hari yang begitu menarik sekali dan juga begitu cantik dengan awan yang berterbangan dan juga sebagainya and everything. Sebab dia nak tulis apa? Dia nak bagi panjang. Sebenarnya it can be written in a very short form, tapi disebabkan oleh dia kena tulis 2000 patah perkataan, jadi dia panjangkan ayat tu supaya dia lebih kepada 2000 patah perkataan. Pernah tak buat benda ni? Anybody? Of course tak tahu kan? Pernah kan? So that was actually it. Tapi sebenarnya tak perlu pun, tapi anda panjangkan ayat tu sebenarnya untuk nak dapatkan 2000 patah perkataan. Bukan awak saja, saya pun kadang-kadang dulu saya buat lah. Alright, tapi then only I realise bila saya baca balik benda tu, I was like, oh my god, what did I write? Apa saya tulis ni, merepeknya. Then only I realise kenapa. Pernah lah, zaman sekolah menengah tak lah. Ya ke? Tapi kadang-kadang kalau awak terdesak. No, saya tak. Saya pergi belajar yang macam tu. Yelah, tapi mungkin saya exaggerate lah. Tapi kan kadang-kadang kita buat benda tu tanpa kita sedari. Sebab apa? Kita dah biasa dan orang kata jadi amali pada diri sendiri kan. So ayat tu kita panjangkan sebab apa? Nak menunjukkan bahawa number one, kita adalah bijaksana dalam menulis. Second is we use like some big word, tunjukkan bahawa oh, I know how to use a big words. Third is, like sebab itulah saya bagi tahu nak melengkapkan kepada 2000 patah perkataan. So you exaggerate, tambah merepek, meraban orang katakan sampai tak tahu apa you tulis lepas daripada itu. Alright. Now, proofreading digunakan untuk supaya English especially kepada mereka yang menulis bahasa Inggeris, dia akan menunjukkan bahawa ayat tu tidak chatty. Okay. Macam saya lah, saya mengajar ni kan. Saya mengajar ni I'm being a bit chatty. Sebab apa? You tahu chatty kan? Bukan chatty yang kutip duit tu Tapi chatty tu sebab saya orang kata macam dia ni chatty lah. What does that mean Dia kata, si Muzammil ni is actually very chatty. Dia suka sangat bersembang. Betul tak? Dia sembang je popek. Ataupun your mother lah kadang-kadang kan. Dia suka nak dapatkan. Want to give one statement tu kan, dia akan cerita panjang-panjang. Bagi example sampai 10. Lepas tu kan tak reti nak berhenti. Tak ada noktah, tak ada full stop Ada tak orang macam tu? Are you the type? I know Rizwan memang orang very chatty Kalau bagi kat dia, kejap lagi kat dia sembang je. Betul tak Rizwan? Yes, I am. Kan mengaku. So like tapi bila dalam bentuk penulisan tu tak boleh being chatty. So dia kena straight to the point. Dan kadang-kadang penulisan membina ayat dalam bahasa Inggeris tu dia perlu, penting. Have that in your mind. Bila kita menulis, kita tulis benda yang fakta. Tapi kan when we talk, we can actually talk chatty. So saya bagilah masa saya 2 jam, I can talk. So no problem. Tapi kan itulah sama ada benda tu benda yang betul ataupun merepek ataupun whatever, I can digress. You know what I mean by digress? Maksudnya berpindah daripada cerita ni, tiba-tiba pergi melalut pergi cerita lain. That is digressing. I can digressing to other things. Tapi bila saya tulis dekat dalam PowerPoint slide, saya akan tulis benda yang hanya fakta sahaja. Okay, nah kedua is actually aim for clarity. Clarity ni maksudnya penjelasan yang jelas.
Okay, ni macam anda dengan anak-anak anda kan, anda tanya ni siapa buat ni, lepas tu kejap lagi dia orang akan cerita, tak adalah sebenarnya kan tadi nak pergi ambil lain, tapi kan bila orang masuk sini tiba-tiba benda tu dah ada, lepas tu kan tak cerita lagi ni, sebab dia tak jelas kan, dia cuba nak mencari helah dan juga sebagainya. Tapi kalau orang tanya kan, it's like try to be clear, try to be precise. What do you want? Jadi orang kata write to your reader so that it can actually easy to follow of what you're trying to say. Itu yang pentingnya. Yang ketiga adalah specialist dalam bentuk vocabulary. Okay. Pernah dengar apa tu Grammarly? Pernah tapi tak pernah try lagi. Pernah try yang free edition punya. Yang free edition pun tak apa. Okay. Nah, siapa yang tak pernah try Grammarly, please do so because I love Grammarly. Okay. Maybe saya boleh ajar anda macam mana cara nak guna lah. Let me just try to open it. Okay. Let me see. Okay, siapa dekat sini yang menggunakan Google Chrome untuk browser dia? Okay, kalau you guna Google Chrome, if you guna Google Chrome, you boleh buka link yang saya bagi ni. Ini sebenarnya adalah dia punya extension untuk Chrome. Maksudnya apa saja anda tulis di dalam Chrome tu nanti dia akan check grammar, dia akan check struktur ayat. Free pun tak apa, tak kisah. Janji kan orang kata bila anda tulis email tu kan macam expert je bunyinya. Okay, sebab apa? Pendapat saya, okay, mereka yang menulis, tata bahasa dan juga sebagainya itu boleh dibantu dan juga ia boleh diimprove dalam masa ke semasa. Tetapi pada masa sekarang, fakta apa yang ingin anda sampaikan itu adalah yang lebih penting. Jadi, worry ataupun tekankan lebih kepada fakta ataupun tekankan lebih kepada isi kandungan, tetapi grammar and all that one you can actually change it later lah. So let me just change it to this. So anda boleh nampak ni alright, so pada pelajar-pelajar saya, ini antara rahsia saya untuk nampak mahir sangat dalam English. Oh, my English is so London, you know, because I can actually write without any spelling mistakes. Padahal saya punya cakap saya macam berterabur, but then I can actually write a proper English. Okay, sebab tu jangan rasa macam downgraded, rasa macam rendah diri sebagainya. Guna Grammarly. It's a grammar checker and also a writing application. Tak perlu full, just tak perlu subscription, tapi kan just ni. Kadang-kadang kita kena gunakan untuk plagiarism checker sebab dia boleh check plagiarism. Maksudnya sama ada anda cetak ataupun cetak rompak ataupun copy daripada mana-mana. So click add to Chrome, maksudnya dia akan addkan kepada Chrome anda. Jadi anda akan nampak macam ada satu green button dekat bawah sekali browser. Jadi green button tu boleh move around here and there. Every time when you click this, you boleh tengok sama ada tulisan anda tu adalah betul ataupun tak. Okay, try to do that because it's actually good. No Syafiqah, you love Grammarly, so me too. I always love to use this because it actually add up to my handicap, says that I am actually good at doing this. Alright, okay. Now, use special vocabulary dan juga yang keempat adalah avoid abbreviation ataupun contraction. For example, e.g. is for example, didn't apostrophe s for did not. They apostrophe re for they are. Jadi ada setengahnya kalau kata boleh di avoid ataupun dia tak nak pakai, jangan pakai. Alright. So the next is be personal. Okay. Avoid using be impersonal. Avoid using the pronouns. For example, like I believe or I reckon that or I suggest that ataupun we suggest that or in my conclusion. Gunakan in conclusion. Alright. Be impersonal. It can be seen that sebagai contoh lah, there are a number of, it has been found that, alright, maksudnya ini adalah salah satu cara nak menulis akademik. Maksudnya jangan rujukkan kepada diri kita, rujukkan kepada general. Okay. Yang keenam, be more objective. Alright. Academic writing should avoid personal subjective words such as nice, wonderful, worthwhile, usual ataupun natural. Saya nak tanya anda lah yang ada dekat sini. Anda pernah tak tulis Google review?
Katalah macam anda nak pergi restoran ke, anda nak pergi ke mana-mana, nak pergi hotel ke mana-mana kan. So anda baca dulu kepada review. Pernah tak? Anybody? Contohlah macam tempat makan, anda nak pergi tempat makan, katalah macam dekat Kajang ada tempat makan banyak kan. Jadi sebelum pergi tu anda baca dulu review sama ada tempat makan tu sedap ke ataupun tak. Anybody have done that? Irdina pernah Okay, selalu tengok review barang Shopee. Yes, betul lah Okay, Rozia pernah Okay, so katalah macam you wanted to review, what would you say? Katalah katalah macam you nak review kelas saya. Kelas study skill is open for review. What do you say? Okay, can we try that? Say anything you want, I tak kisah. Okay. Just write in the chat. Okay. Class study skill on Sunday morning at 9 o'clock. Okay. Write a review about the class on Sunday morning at 9 o'clock. Okay, I give you 1 minute Okay, Rozia boleh tulis. Bahasa Malaysia boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Okay, ataupun mungkin anda nak tulis berkenaan dengan satu review restoran yang pernah anda pergi. Okay. Iman ke? Tak ada siapa nak try? Okay. So Nur Syafiqah cakap kata a class where everyone excited to attend due to the interesting topic that is taught. Okay, that is actually very good. Okay. And also thank you very much. Okay. That is a very interesting way of like trying to tell to people. Sebab when people say about everyone is excited to attend due to interesting topic. So interesting topic is actually an objective. Sebab topik-topik yang disajikan untuk kelas pada hari Ahad tu adalah topik yang sangat menarik. So that's the reason why maybe kelas ni akan popular. Kelas yang mudah difahami. Yes, that is also a very good way of saying. Okay. Tapi kadang-kadang ada orang setengah pakai, dia kata, oh the class is wonderful, or the class is nice, the class is worthwhile, or the class is usual, ataupun the class is natural. It's a little bit difficult to understand, susah nak faham macam mana the class is nice. Okay, bila orang tanya kata, macam mana makan? Yes, it's nice. Okay, macam mana, how's the food there? Yes, it's nice. How the stay in this hotel? Oh, it's wonderful. Is worthwhile. Okay, how's the view of the product? Oh, the product is natural, and then that's it. Okay, maksudnya dia tidak ada satu objektif yang membina, yang cakapkan kata bagaimana cara untuk saya nak nak memperbaiki, contohnya macam kelas saya. Contoh macam Ina kata, oh okay, kelas yang mengasas kemahiran dan juga cara berfikir. Yes, that is actually a very good way of like writing it. Sebab dia go objectively to the objective. So the next time bila you terpaksa ataupun perlu menulis review, saya suka menulis review. Okay, sebab saya punya review, I'm a Google reviewer by the way. Kadang-kadang ialah kita pergi makan sana sini, kalau saya tak berpuas hati berkenaan dengan makanan tu, saya akan tulis. Okay, baru ni ada satu restoran masakan makanan Jepun yang saya pernah pergi. Saya selalu pergi dulu, lepas tu saya tak pernah pergi dah lama dah. Lepas tu saya pergi balik sekali lagi. Lepas tu kan bila saya pergi makan, rasanya tu dah macam tak berapa sedap. Kemudian saya rasa macam dah, tempat dia tu pun macam tak dibaik pulih. Jadi saya tulislah kata, the restaurant is actually run down. You know what I mean by rundown? Rundown tu maksudnya dia dah macam like going downhill lah.
Okay, kemudian kualiti makanan pun perlu dipertingkatkan. I said it nicely lah, saya tak katalah kualiti makan tu tak sedap. So bila orang kata dengan macam tu nanti dia rasa macam insensitif lah. Saya katakan kualiti makanan itu mungkin boleh diperbaiki lagi sebab tak sedap lah, okay. Ataupun mungkin kelas Encik Muzammil study skill perlu diperbaiki lagi daripada bentuk komunikasi di antara pelajar ataupun interaksi bersama pelajar. Mungkin bila saya baca benda tu, then I know, oh, in my next semester class, I can actually improve the way of how I talk to my student. Lebih kurang macam tu, okay. So be objective. And number 7 is actually be concise. Kadang-kadang ada orang tu yang bercakap, nama dia Singh, J. Singh's invented, ataupun the Scottish pathway is called as, ataupun tak perlu cakap kata siapa nama Mamat tu, who was actually that guy that is actually like, yes, that the person names. Alright, so you have to be more precise. Okay, alright, the rest is actually more about the practice that I think you can actually try it by yourself later. Alright, I'm going to stop this session here first untuk kelas kita pada hari ini. Jom kita pergi dulu dekat Europe because I don't want to spend too much time on this. Dalam Europe, sekiranya anda pergi, are you looking at my Europe now? Okay. Ke assignment dalam tugasan, sorry, saya pergi ke modul lah easier. Pada modul minggu ke-8, alright, terdapat satu discussion dekat sini, dekat sini. So, daripada discussion ini, saya nak anda untuk menulis 5 cara untuk memperbaiki cara tulisan anda. Dalam video ini, dia ada 5 cara untuk improve your writing. Tapi saya nak anda tulis berdasarkan kepada video di atas, explain atau terangkan bagaimana 5 cara ataupun tips yang anda gunakan untuk improve your writing skill. Sebagai contohnya, hari ini saya dah tunjukkan kepada anda macam mana nak guna Grammarly. Jadi, kalau Grammarly membantu anda untuk menulis, tuliskan dekat dalam tu adalah salah satu daripada cara untuk memperbaiki tulisan anda. Okey, ataupun gaya penulisan anda. Dan kongsikan jawapan anda dengan rakan-rakan anda di dalam sini. Okey, so nanti saya akan letak ini September 12. Oh no, due is actually on the 28th. So you can actually try this again afterwards. Alright, itu saja tugasan yang anda ada untuk minggu ni. So lepas ni boleh buat teruslah. Okay, alright. So, I think that's about it. So apa ada soalan untuk kelas kita pada minggu ni? Yes, Iman. Dekat Euros dia kata dia lock sampai esok baru buka. Oh, esok baru buka? Okay, let me just see. What was the problem? Sama dengan saya, sir. Oh, ya ke? Okay. Oh, I think I know why. Kejap let me just see because Modul pun tak boleh buka. Modul tak boleh buka Let me just open up the module first. Because ini sepatutnya untuk minggu ke-8 tapi saya pun tak pasti kenapa. Mungkin dia macam terlambat kot. So let me just remove this lock until then you should be able to see already by now. Okay, ini pun dah boleh on. And then this is the fact media that is not there. Okay, cuba tengok sekali lagi, refresh and see that again. Okay, dah ada rasa. Dia Dah boleh Alright. So kalau dah boleh mulakan lah. Okay. Now, ada soalan lain nak tanya? Yes, Nasyafiqah.